Sebab bila tolak jumpa dengan tolak dia akan jadi tambah. Jadi dia akan jadi 4x tambah x. So dia akan jadi 5x. 5x tambah 11. So Yes. 2y tolak 2y dah terhapus. Okay, tolak jumpa dengan tolak lagi kat sini jadi tambah. So dia jadi 6z tambah 5z. So ini adalah positif 11z. So kosong tolak dengan tolak 17 dapat negatif 17. Nomborkan sebagai yang baru. Sorry ada orang terkeluar ke tadi admit balik. Okey, so bila kita tukar, bila dah terhasil je satu persamaan baru, kita namakan dia dengan persamaan yang keberapa ni? 7. Okay, so kita dah ada 7 persamaan. So ini persamaan ke-7 pun cikgu nak highlight hijau. Okay, nak highlight hijau. Okey, sekarang ni awak perasan tak yang cikgu highlight hijau ni? Dua-dua ni dia cuma ada 2 pemboleh ubah. Y dah hilang. Tinggal X dan juga Z. Okey, so Y dah hilang daripada 3 pemboleh ubah. Kita dah hapuskan 1, tinggal 2. Tinggal X dengan Z. Sekarang ni kita nak hapuskan 1 lagi. Nak hapuskan 1 lagi supaya boleh dapat nilai 1 pemboleh ubah. Sebab bila ada 2 pemboleh ubah, kita hapuskan 1, kita boleh dapatlah nilai yang lagi 1 ni. So siapa yang awak nak hapuskan daripada sini? Awak tengok persamaan 5 yang cikgu highlight tu dengan persamaan 7. Awak nak hapuskan X ataupun awak nak hapuskan Z? X. Awak hapuskan X lebih senang. Sebab apa? Sebab awak tengok di sini ialah 10x. 2. Ini adalah 5x. Yes, darab 2. Kalau 10 dengan 11 payah pula nak buat. 10 dengan 5 senang. So langkah kedua ialah kita, cikgu tulis pun dia masih macam lambat-lambat lah. So langkah kedua kita akan hapuskan 1 lagi pemboleh ubah. Okay, so kita memilih untuk hapuskan apa tadi? Hapuskan Z. Hapuskan X. Apa masalah cikgu punya ni? Cikgu cuba buat Z. Cuba buat Z, nanti panjang tau. Sebab bukan panjang, nombor dia akan jadi besar. Okay, so cikgu suggest kita ikut pace majority, kita kalau ikut taksonomi Bloom pun kita mulakan dengan yang mudah, baru kita pergi kepada yang susah kan. So yang susah tu awak try sendirilah. Cikgu, okay. Kalau exam dia terpaksa. Apa? Kalau nanti exam kan dia terpaksa guna yang nombor pelik-pelik tu. Terpaksa tu nak buat macam mana, darurat lah tu. Tak nak kena buat jugalah. Kalau dalam keadaan tak terpaksa, kita pilihlah yang senang. Kan, kalau boleh jalan kaki tak payah panjat-panjat, kita jalanlah jalan landai je. Okay, so kita hapuskan X. Okay, hapuskan X. So of course lah kita nak guna persamaan 5 dan 7. Okay, kita nak guna persamaan 5 dan persamaan ke-7, tapi disebabkan satu 10x, satu 5x tak sama. So yang 7 ni kita kena buat apa? Kali 2. Darab dulu dengan 2, bagus. So kita kena darab dulu dengan 2. So yang terhasil ialah 10x tambah dengan, bila darab dengan 2 dapat 22z. Tengok tu. (22z), so negatif 17 apabila darab dengan 2 dapat negatif 34. So ini dah jadi persamaan yang ke-8. So instead of kita guna 5 dan 7, so 7 ni kita dah ubah jadi 8. So kita akan guna 5 dan 8. Okay, so kita nak guna operasi apa? Tolak. Tolak, sebab? Tolak sama simbol. Betul lah, sama simbol. Ini positif 10, sini pun positif 10. So kita akan guna
tolak. Okay, bila simbol yang sama, awak kena tolak. So sini cikgu tulis dulu yang 5. Yang 5 ialah 10x tambah 10z sama dengan negatif 10. Ni yang kelima. Panjang sikit. Confuse ni. Ini adalah persamaan kelima. Okay, and then cikgu nak tolakkan dengan persamaan ke-8 iaitu 10x tambah 22z sama dengan negatif 34. So bawah ni adalah hasil dia nanti. So operasi sini tolong tulis 10 tolak 10 habis 10z tolak 22z, awak akan dapat negatif 12z. So sini jangan lupa negatif, jumpa negatif akan jadi positif. So that means negatif 10 tambah 34, awak akan dapat jawapan dia positif 22. So daripada sini awak nampak awak dah boleh cari nilai Z. Negatif 12Z sama dengan 22. So dapat sini Z sama dengan 22 pula, 22, 24. 24. So sini Z adalah 24 bahagikan dengan negatif 12. So dapatlah di sini jawapan dia Z sama dengan negatif 2. Cek balik tadi yang kita kira dengan kalkulator dapat sama tak? Betul kan? So kita dapat adalah jawapan untuk yang ni Z sama dengan negatif 2. Dah dapat dah. So langkah yang terakhir ialah kita kena cari nilai semua pemboleh ubah. Dah dapat Z, kita kena cari, patah baliklah. Dah dapat Z, kita kena cari pula X. Lepas tu barulah kita cari Y yang mula-mula kita hapuskan tadi. Okay, maksudnya mula-mula kita hapuskan Y, lepas tu kita hapuskan X. So kita dapat Z. So kita patah balik, dah dapat Z, kita cari X, baru kita cari Y. Okay, so langkah ketiga, yes. Kenapa Z dia kan? Dia ada garisan kat tengah. Boleh je tulis Z, tak ada garisan tengah ke apa Z awak ni? Z ni ke maksud awak? Awak boleh tulis Z macam ni, tak apa, boleh. Nak tulis Z macam ni boleh juga, tak tahulah cikgu suka tulis macam tu. Nak bezakan dengan itu dua saja kot. je nak. Tahu saja je dia. Langkah 3 ialah apa tadi? Tengok. Kacau je kal ni. Apa langkah 3 tadi? Cari X dulu. Cari X dulu. Cari nilai X dan juga Y. Okay, sebab apa kita nak kena cari X dulu? Sebab kita ada yang cikgu highlight hijau ni. Hijau ni kita ada X dan juga Z. So kita dah tahu nilai Z, kita boleh cari X. Kita tak boleh lompat terus cari Y. Okay, tadi ada 3, X, Y, Z. So tadi kita hapuskan mula-mula, kita hapuskan Y, lepas tu kita hapuskan X, kita dapat cari nilai Z. So dah jumpa nilai Z, kita patah balik. Cari X dulu, lepas tu baru cari Y yang mula-mula kita hapuskan tadi. So kita ambillah, pilihlah awak nak yang mana? Awak nak yang 5 ke awak nak yang 7? Yang mana awak nak, 5 ke 7? Pilih persamaan 5 atau 7 untuk mencari nilai X. 7. Nak cari 7. Okay, so kita guna yang 7. Nak guna yang 5 pun boleh juga. Okay, terpulang kepada preference masing-masing sebab dua-dua ada X dan Z. Okay, so pilih je mana-mana. So let's say awak nak guna yang ke-7. Persamaan ke-7 tu kita ada. Kalau apa kat ni? Color purple pula lah. Sekejap. Okay. So cikgu guna persamaan ke-7 Persamaan ke-7 kita ada tadi 5x tambah 11z. 5x tambah 11z sama dengan negatif 17. So gantilah masuk nilai Z. So 5x kat sini
tambah dengan 11, so Z kita dapat negatif 2. So sama dengan negatif 17. So sini awak dapat 5X. Sini awak dapat negatif 22. So bawa sana jadi negatif 17 tambah 22. Awak dapat 5. So daripada situ 5X sama dengan 5. So X tu mesti sama dengan 1. So Z dah dapat, X pun dah dapat. So lepas dah dapat X dengan Z, barulah kita boleh cari nilai Y. So nak cari nilai Y ni kena patah balik persamaan asal. Okay, pilihlah yang mana-mana salah satu. Okay, persamaan 1 ataupun 2 ataupun 3 daripada soalan asal tu. So cikgu rasa ambil lah yang kedua, betul tak? Sebab dia dah ada perkali 1. Nanti senang. Ambil yang ni. Okay, ambil persamaan yang kedua sebab dia ada 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 0. So kita boleh cari nilai Y ni nanti. So awak buat dalam kertas awak, carikan nilai Y, make sure dapat sama dengan 4. Cari sampai dapat. Persamaan pertama, cikgu ambil daripada persamaan kedua. So persamaan kedua kita ada 2X tambah dengan Y tambah dengan 3Z sama dengan 0. So X kita ganti dengan nilai 1, Y yang kita nak cari, Z kita ganti dengan negatif 2 sama dengan 0. So kita nak cari nilai Y. Okay, sini 2 tolak dengan 6. 2 tolak dengan 6. Betul lah. 2 tolak dengan 6 dapat negatif 4. So bila bawa pergi sana, Y tu dapat sama dengan 4. Lepas tu last kali tolong tulis conclusion. Oleh sebab itu ataupun maka ataupun ayat-ayat yang setara dengannya lah. So kumpulkan jawapan awak. Okay, conclusion X sama dengan 1, Y sama dengan 4, Z sama dengan negatif 2. Habis. Okay, boleh? Siap. Tu kalau nak ambil persamaan lain boleh? 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 Untuk cari nilai X tu. Kalau nak ambil persamaan 1 pun boleh. Nak cari nilai X pula. Untuk nak cari nilai X, awak kena ambil yang highlight hijau ni je. Sama ada 5 atau 7. Tapi kalau nak cari nilai Y, boleh ambil persamaan 1 ataupun 2 ataupun 3. Boleh pilih. Okay? Oh, okay, faham. So itu adalah soalan yang pertama. Kemudian kita ada satu lagi soalan, kita nak buat kaedah penggantian. Awak perasan ke tak soalan ni? Sebenarnya cikgu dah solvekan dia dalam video sebelum ni tapi cikgu guna kaedah penggantian. Yang ni. Yang soalan cikgu buat penghapusan ni, awak tengok balik nanti video yang cikgu ada bagi tu. Yang ni sebenarnya cikgu ambil soalan yang kita dah buat guna kaedah penggantian. So hari ni cikgu ambil soalan yang sama tapi kita cuba buat guna kaedah penghapusan. So jawapan dia sama je. Macam bukit jalan kerja dia. Sebab dia kaedah sahaja, jawapan mesti sama. Okey, kita masuk soalan kedua. 145 dah. Ni soalan kedua. Selesaikan sistem persamaan linear yang berikut menggunakan kaedah penggantian. So kita nak buat penggantian. Sama juga macam biasalah kita nomborkan dia dulu. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Dah salin soalan ke? Yang ni? Belum. Belum. Sekejap Setengah minit. Cikgu, Ya, akan ada 4 pemboleh ubah tu. tak ada.
Kita sampai 3 je. Empat ada. Tak ada dalam silibus 4. Sampai 3 sahaja. Salin dulu soalan. X tambah 3Y tambah 2Z ni. Okey, sambil-sambil tu siapa yang dah salin soalan, tekan kalkulator awak, cek dapat X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa, Z sama dengan berapa? Siapa dah dapat jawapan nanti tolong shout, X berapa, Y berapa, Z berapa? Ada dapat dah? Belum. Laju sikit. Pukul 2 nak stop. Kenapa saya dapat desimal? Tukar kepada fraction. Kalau decimal tukar kepada fraction. Awak dapat berapa? X awak dapat? Tahu kan nak tukar kepada fraction? Tekan yang... Tak. Tak tahu. Cikgu tak ada kalkulator macam awak, masalahnya nak tunjuk pun. X sama dengan negatif 28/3. Okey, yes. X sama dengan negatif 28/3. X Okey. sama dengan 8. So kalau dapat desimal tukar dalam pecahan. So X sama dengan negatif 28/3, Y sama dengan 8, Z sama dengan 16/3. 16/3. Okay, so dengan adanya jawapan ni nanti kita lebih confident dapat satu jawapan, check okay sama, boleh proceed. Okay, so untuk langkah yang pertama kita susun semula satu persamaan. Kita ada 3 persamaan, kita pilih persamaan 1 ataupun 2 ataupun 3, kita susun dia balik, jadikan satu pemboleh ubah tu sebagai perkara rumus. So kat sini sebenarnya yang paling mudah ialah kita pilih persamaan kedua ataupun ketiga pada cikgu lah. Sebab apa? Sebab persamaan kedua kita boleh jadikan X sebagai perkara rumus. Perkara rumus ni maksudnya perkali dia mesti satu je. 1X macam tu. So kalau persamaan ketiga kita ada 1X dan juga 1Y. Jadi kita boleh pilih nak jadikan X perkara rumus ataupun Y perkara rumus. Jadi cikgu serahkan pada awak untuk pilih. Nak jadikan Y juga. So nak pilih persamaan ketiga. Orang lain setuju ke ni? Asyikal jawab ni. Orang lain setuju tak? Tolong follow je. Follow je bagusnya. Okay, so kita ambil persamaan ketiga. Okay, so daripada persamaan ketiga kita nak susun susun dia semula. Susun semula. So daripada persamaan ketiga kita nak jadikan satu pemboleh ubah sebagai perkara rumus. So pemboleh ubah itu kita pilih Y. So daripada sini kita akan dapat Y sama dengan, so tinggalkan Y seorang-seorang, so yang lain pergi sebelah sana. So negatif X tolak 4Z sama dengan, tambah 20. So macam biasa nomborkan sebagai persamaan baru iaitu persamaan keempat. So apa kita nak buat dengan persamaan keempat yang baru keluar ni? Masuk kepada langkah yang kedua. Langkah pertama ni susun balik satu persamaan je. Langkah kedua ganti. Ganti persamaan yang baru susun ni ke dalam dua lagi persamaan yang kita tak sentuh tadi. Okay, faham maksud cikgu
Kita tadi ambil persamaan ketiga, so kita tak sentuh persamaan 1 dengan 2, kita tak kacau dia. So yang persamaan keempat ni kita akan masuk ke dalam persamaan 1, akan masuk ke dalam persamaan kedua. So maksudnya kita buat kat sini, kita ganti persamaan keempat ke dalam persamaan pertama dan juga kedua. Kita buat satu-satulah. Okay, so inilah guna kaedah penggantian, dia ganti-ganti. Okay, so kita tengok persamaan pertama. Kita ada 2x tambah 3y. Tak cikgu tulis dulu. Persamaan pertama kita ada 2x tambah 3y tambah 2z sama dengan 16. So kita nak masukkan tempat y ni. Okay, sebab tadi kita dah jadikan y sebagai perkara rumus. So kita nak ganti kat sini. Kat sini y tu. Jadi kita akan masukkan 2x tambah 3 darab y. So y yang mana satu? Everything yang cikgu highlight kuning ni. So itu adalah y. So kita masukkan semua y tu. Negatif x tolak 4z tambah 20 tutup bracket tambah 2z sama dengan 16. Okay, so sini kita perlu kembangkan dia lah. 2x and then positif jumpa negatif, dia jadi negatif 3x. Positif jumpa negatif akan jadi negatif 3 dengan 4z jadi 12z. Positif positif jadi positif 3 dengan 20 jadi 60 tambah 2z sama dengan 16. Okay, lepas tu kita susun supaya depan ada x. So mana x ini? 2x bila tolak dengan 3x kita boleh dapat dia negatif x. Lagi z dengan z. Okay, z sini negatif 12z tambah 2z so dapat negatif 10z. Nombor kita boleh bawa pergi sebelah kanan. Okey, 16 kita akan tolak dengan 60. Kita akan dapat negatif 44. Betul ke? Negatif lah kan? Negatif 44. So ini persamaan yang baru, kita namakan dia persamaan ke-5. Betul? Awak sempat follow boleh tulis dalam buku. Okey, so kita dah ganti persamaan keempat tadi ke dalam persamaan 1. Kena ganti juga dia dalam persamaan kedua. Ganti persamaan 4 ke dalam persamaan kedua juga. Okey, sebab 4 tadi terhasil daripada persamaan 3. So kena ganti dalam 1, kena ganti dalam 2. X tambah 4y tolak 2z. X tambah 4y tolak 2z sama dengan 20. 20 pula. 2z sama dengan 12. Okay, so ini adalah persamaan pertama tadi. Ini adalah persamaan kedua. Okay, so kita masukkan tempat y ni dengan negatif x tolak 4z tambah 20. So kita akan ada x tambah 4 dalam bracket negatif x tolak 4z tambah 20. Kemudian belakang tu ada tolak 2z, jangan lupa tolak 2z sama dengan 12. So sini kita kena kembangkan dia. Kena kembangkan, so dapat x tolak 4x tolak 16z tambah dengan 80. Okey, kembangkan 4 dengan negatif x, 4 dengan negatif 4z, 4 dengan positif 20. Belakang ni ada negatif 2z sama dengan 12. Kemudian kita kumpulkan x tolak 4x dapat negatif 3x, negatif 16z tolak dengan 2z, so dapat negatif 18z.
80 bawa pergi sebelah sana. So kita dapat sama dengan negatif 68. Nomborkan dengan yang baru. Ini adalah persamaan ke-6. So awak nampak kat sini kita dah dapat persamaan 5 dan juga persamaan 6. Dan kalau awak perasan di sini automatik Y tu dah terhapus. Dia dah tak ada Y, ada X dengan Z sahaja. Okay, X dengan Z sahaja. Dia memang automatik macam ni. Maksudnya apa-apa yang awak jadikan sebagai perkara rumus dekat atas ni, dia akan terhapus. So contohnya awak jadikan Y sebagai perkara rumus, so Y tu akan terhapus. So tinggallah X dengan Z. So kita akan buat sekali lagi, ulang proses yang sama. Macam penghapusan tadilah. So kita ulang proses yang sama untuk hapuskan satu lagi. So actually langkah kedua tadi adalah step kita menghapuskan Y lah sebenarnya. Okay, ganti ke dalam dua lagi persamaan ni, sebenarnya tujuan kita ialah kita nak hapuskan Y. Okay, so masuk kepada yang seterusnya. Kita cuba hapuskan Z. Okay, kita cuba hapuskan Z pula. Awak pilihlah nak hapuskan Z ke hapuskan X? Z. Cikgu nampak hapuskan X lah, senang sebab sini ada 1X kan. Kaedah penggantian ni, apa yang kita nak hapuskan tu, kita kena jadikan dia perkara rumus. Bermaksud kita jadikan X tu sebagai perkara rumus. Bermaksud mestilah kita nak pakai persamaan yang ini. Nampak senang kan? Kita pakailah persamaan yang kelima. So, kita buat daripada persamaan kelima. Kan kita ada negatif X tolak 10Z sama dengan negatif 44. So kita boleh buat negatif X bersamaan dengan, bawa Z ni ke sebelah sana lah. 10Z tolak 44. Okay, tapi nak jadikan dia perkara rumus, jangan jadikan dia negatif X. Jadikan dia X. So X sahaja dia akan jadi 44 ni jadi positif, 10Z ni jadi negatif. Okey, dan ini adalah persamaan yang ke-7. Cikgu, kenapa dia macam tu? Mana dia macam tu? Kenapa negatif dia hilang? Darab semua ni dengan negatif 1. So negatif X darab negatif 1 dah jadi X, 10Z darab negatif 1 jadi negatif 10Z, negatif 44 darab negatif 1 jadi 44. Oh. Okey. Memang kena pindah tempat yang belakang. Tak nak pindah pun boleh, maksudnya dia akan jadi inilah negatif 10Z tambah 44, boleh je. Tapi cikgu tak suka tengok negatif kat depan. Cikgu tukarlah 44 tolak 10Z. So kalau buat negatif 10Z tambah 44 pun sama je. Sama je. Boleh tak ada isu kat situ So Tak ada. Persamaan ke-7 ni yang awak baru dapat ni, yang 7 ni awak dapat daripada mana tadi? Daripada 5 kan? Persamaan ke-7 ni awak dapat daripada persamaan ke-5. So yang ini awak mesti ganti ke dalam persamaan ke-6. Okay, nampak tak step dia? Boleh nampak sebenarnya. Ganti persamaan ke-7 ke dalam persamaan ke-6. Kalau tengok step awal-awal tadi, kita jadikan Y perkara rumus. Kan kita ada 3 persamaan. Kita ambil satu persamaan, kita jadikan Y perkara rumus. So kita masukkan dalam persamaan yang kedua dan juga masuk dalam persamaan yang pertama. So bila tinggal 2, kita jadikan satu perkara, yang satu ni jadikan satu perkara rumus, yang ni kena masuk dalam yang satu lagi. So kita pilih persamaan 5 tadi, jadikan X sebagai perkara rumus. So yang tu lepas kita dah susun jadi persamaan ke-7, ganti balik dalam persamaan ke-6. Yes, apa soalannya?
Guna 5 pun boleh kan? Guna? 5. Tak boleh, jangan ganti balik masuk dalam 5. Oh, Ha. Biasanya kita akan buat ganti balik dalam layar yang lagi satu. Okey? Sebab kita kena pakailah semua persamaan yang dia bagi tu je. Jadi kita ada negatif 3x, tapi kalau masuk pun memang akan dapat juga jawapan dia tau. Okey, negatif berapa tadi? 3x tolak 18z sama dengan negatif 68. Okey, so x ni kita masukkan sebagai 44 tolak 10z. dia tak boleh guna mak dia. Tak boleh guna mak dia. Kena guna orang lain punya pula. Masuk dalam tempat pula. So 44 tolak 10z. Cukup. Tolak 18z sama dengan negatif 68. So kiralah 44 darab 3 berapa? Satu, tiga, dua. Yes, good. Thank you. Ni tinggal nak kira je. Ni 18z bukan 18 ni. 18z. Negatif 68. So 30z tolak 18z, awak akan dapat 12z. So sini awak akan ada negatif 68 tambah dengan 132. Awak akan dapat 64. So dapat terus nilai z dekat sini. 64 bahagi 12. Dah pukul 2 dah. Kejap ya, sikit nak habis dah. Okey, so ini masih boleh diringkaskan. Tolong ringkaskan dia bagi pecahan yang paling ringkas, iaitu Z sama dengan 16/3. Cek balik jawapan kita tadi betul ke tak betul. Z tu 16/3, guna kalkulator. Kalau betul, okeylah. Kalau tak betul maksudnya dekat at this point, kalau tengok jawapan awak tak sama dengan kalkulator tu, awak dah boleh tengok lah. Mungkin ada kesalahan pengiraan dekat sini ataupun salah dekat kalkulator tadi. Sebab tu kena tekan kalkulator betul-betul lah. Jangan jadi macam cikgu tadi, 17 buat 7. Okay, so ada 2. So sekarang kita dah dapat nilai Z, kita boleh masuk balik dalam mana-mana persamaan lah. Yang senang ambil persamaan kelima ni lah. Kita cari nilai X ataupun ambil persamaan ketujuh ni Sebab kita dah cari nilai Z, sekarang kita nak cari nilai X. So kita ambil daripada sini, X sama dengan 44 tolak 10Z. Kita dapatkan nilai X. So ini dah masuk kepada langkah terakhir lah. Langkah terakhir di mana kita perlu cari semua nilai pemboleh ubah yang lain. Okay, so langkah yang ketiga, cari nilai X dan juga Y. Sama juga macam tadi lah. Yang first kali yang kita hapuskan tu, yang tu lah last kali kita akan cari. So tadi kita ada X kat sini. X sama dengan 44 tolak 10Z. So X sama dengan 44 tolak 10Z. So kita masukkan 44 tolak 10 darab 16/3. So ini tak ada masalah, kira je dengan kalkulator. 44 tolakkan dengan 160/3. Dapatlah negatif 28/3. Sama kan macam kita guna kalkulator tadi. Lepas tu nak cari nilai Y, ambillah yang mula-mula tadi. Kan ada tadi step pertama kita dah jadikan Y sebagai perkara rumus. Dekat atas tadi cikgu highlight kuning ni. Kat sini. Okay, so Y sama dengan negatif X tolak 4Z tambah 20. Okay, Y sama dengan negatif X tambah 4Z tambah 20 ke tadi? Tengok sebut tak ingat lah. Ya, tambah 20.
So negatif X. X tadi ialah, jangan lupa ni negatif tau. Negatif kat sini. Dan jawapan X tadi pun memang negatif. So tolong letak bracket, tolong hati-hati. Lepas tu masukkan Z. 8. Z tadi adalah 16/3 tambah dengan 20. So by right, guna kalkulator tadi awak perlu dapat nilai 8. So itu je lah. Dapat nilai X, dapat nilai Y, dapat nilai Z. Last sekali, make your conclusion. So tulis balik je. Conclusion tu ialah awak tulis balik sahaja semua jawapan. So awak akan tulis, oleh itu X sama dengan negatif 28/3, Y sama dengan 8 dan Z sama dengan 16/3. Okey, habis sampai situ. So cukuplah 1 jam kita jawab 2 soalan. Lamalah sikit baru belajar. Nanti dalam exam satu soalan ni 10 minit, 5 minit dah siap lah awak buat. Okey, so ada apa-apa soalan setakat ini? Kaedah ni lagi senang. Kaedah mana lagi senang? Penggantian? Ni, penggantian. Penghapusan? Terpulang kepada Berapa markah preference masing-masing. Lepas tu macam biasa kena ikut soalan. Kalau soalan sebut kaedah penghapusan, kena guna penghapusan. Kalau kaedah dia sebut kaedah penggantian, kena guna kaedah penggantian. Kalau dia tak sebut, bebas. Itu biasalah, benda biasa. Tulis tak nak. Tulis tak nak baru guna kaedah lain. Tak boleh, tak dapat markah. Walaupun jawapan betul, tak ada markah. Kalau dia dah state kaedah apa tapi awak degil, tak nak guna, no marks for you. Okay, ada apa-apa soalan tak? So pukul 27 minit dah minta maaf lebih. Dia salah sebab itu tadi tu. Yes? Cikgu, pilihan kalau persamaan nak cari nilai akhir tu boleh pilih mana-mana kan, ikut sama dia masa? Yes, betul, betul. Awak nak ambil daripada persamaan awal 1, 2, 3 tadi pun boleh. Cuma cikgu ambil yang ni tadi sebab senanglah, kita dah ada Y sebagai perkara rumus kan. Cikgu ambil lah yang tu terus. Tapi kalau let's say awak nak ganti balik, awak tak ternampak, dia tiba-tiba tak ternampak pula yang tu, pergi ganti balik dalam persamaan 1, 2, 3, tak apa, tak ada masalah. Boleh je. Boleh pakai apa-apa sahaja yang kita, as long as kita boleh dapat nilai dia tu. Cikgu, ada kaedah lain ke? Ada satu lagi kaedah perwakilan graf, tapi itu untuk satu lagi kan, siapa tengok video cikgu tulis dia ada 2, kita ada terbahagi kepada 2 ni. Ada satu dia bagi 3 persamaan linear, yang macam ni lah. Oh, lagi 3 satu. persamaan linear kita guna 2 kaedah ni. Tapi ni untuk bab 3 lah, untuk bab 3. Ada satu lagi dia bagi 1 persamaan linear, 1 persamaan bukan linear. So maksudnya dia bagi kuadratik ke. Yang tu kita akan guna kaedah perwakilan graf. So yang ni, mainkan dulu yang ni. So esok tak ada kelas cikgu kena pergi sekolah, dia gotong royong. Kubik ada? Cikgu rasa cikgu tak nampak kubik. Tapi tak tahulah kalau ada, nanti cikgu tengok balik. So far cikgu nampak dia bagi linear kuadratik je. Cikgu, calculus. Sorry? Calculus. Calculus? Oh, tak ada Apa maksudnya? Okay, by the way, siapa-siapa yang tak ada soalan dah boleh pergi lunch. Okay, thank you. Jangan lupa isi kehadiran. So siapa-siapa yang ada soalan nak boleh stay tanya. Yang lain kalau tak ada apa-apa boleh leave dah lah. Okay, sorry terlebih 9 minit. Tak ada kelas lah, maknanya. Calculus tu actually dia salah satu cabang kepada maths. Okay, calculus tu dia meliputi benda-benda macam differentiation, integration. Sebab dia dalam maths ni banyak, dia ada bahagian statistik dia ada bahagian calculus dia ada